سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kala maghrib pada malam ni menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 12 bayan ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka adalah beredar berpusing kelakuan ini sekalian pula, yakni kelakuan ilmu atas ibadah yang batin, yang iaitu ibadah yang batin, tempat perjalanan hati, tempat amalan hati, pekerjaan hati yang wajib bahawa belajar engkau akan dia. Kemudian selepas daripada terdahulu beredar berkisar ilmu atas ibadah yang zahir, fiqh. Kemudian beredar pula ilmu atas ibadah yang batin, tasawuf. Yang mana ibadah zahir fiqh, ilmu berkaitan dengan ibadah batin tasawuf, dibina atas ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ibadah yang batin, amalan hati yang wajib bahawa belajar engkau akan dia, daripada tawakul, berserah selepas daripada kita buat asbab, dan tafwid, yakni menyerah diri kepada Allah, dan reda dengan qada Allah, sama ada qada yang baik ataupun qada yang jahat, dan sabar dan taubah dan ikhlas, beribadah semata-mata kerana Allah, tiada kerana lain daripada Allah. Dan yang lain daripada yang demikian itu seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Kemudian kuliah yang terdahulunya pergi kepada ibadah batin, amalan hati, iaitu taubah. Taubah daripada dosa, yang mana terdahulu dosa ada 3 jenis dosa. Dosa kita dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, tidak berkait dengan anak Adam. Dosa kita dengan Allah berkait dengan tinggal kefarduan, tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tak bayar, kafarah tidak tunaikan, itu dosa dengan Allah yang berkait dengan tinggal kefarduan. Kemudian yang ketiganya, dosa kita dengan Allah berkait dengan kesalahan sesama kita, sesama anak Adam. Kemudian dosa yang ketiga berkait dengan kesalahan sesama anak Adam ni, dia pecah pula kepada 3 jenis dosa dengan anak Adam. Dosa pada agama, dosa pada diri, dosa pada kehormatan, dosa pada harta, dan dosa pada kemaluan, yakni pada maruah ataupun imej. Jadi minggu lepas berhenti di pembicaraan dosa dengan anak Adam dalam bab harta. Dosa dengan anak Adam dalam bab harta. Kemudian satu laginya dosa dengan anak Adam dalam bab kemaluan ataupun kita panggil maruah, imej seseorang, dengan diumpatkan, difitnah, dimaki hamung. Itu dosa dengan anak Adam, hak berkaitan dengan kemaluan ataupun kita panggil imej. Jadi dosa dengan anak Adam dalam bab harta, dia dosa dengan anak Adam dalam bab harta ni tak sama dengan dosa dengan anak Adam dalam hak perkara yang lain. Sebab dosa dengan anak Adam ni dalam bab harta, dia sampai ke mati pun masih lagi ada kewajipan menunaikan kembali
hak dosa hak berkait dengan Adam sampai ke mati. Ini insya-Allah saya akan bicarakan. Ni kita kena kena apa ni? Kena bahas molek, kena periksa molek, kena amati molek. Ini atas dunia selagi kita belum mati, kena kira molek. Kalau tidak, mahsyar kita berat. Jadi berkaitan dengan harta ni, walaupun kita sudah mati, insya-Allah saya akan cerita kemudian ni, lepas dah mati pun waris-waris kita ni, kita mati dah ni, waris-waris kita wajib menyempurnakan kembali harta milik orang yang ada pada kita daripada harta peninggalan kita tu. Ada ni. Kalaulah seseorang tu mati, dia ada dosa kerana mengumpat, waris tak ada kata pergi jumpa dengan orang yang diumpat oleh arwah, saya mewakili anak arwah nak minta maaf dengan kamu kerana arwah masih hidup dia mengumpat kamu. Tak ada tu. Ada ni. Arwah pada masih hidup dia mengumpat seseorang. Kemudian apabila arwah meninggal, tak ada lah kata anak ni mewakili arwah pergi jumpa dengan seseorang yang diumpat, kemudian anak ni pun minta maaf. Tak ada tu. Tapi dalam bab harta panjang cerita. Dalam bab harta panjang cerita. Yang mana ni waris-waris warasah yang boleh timbul pusaka ni wajib kena tunaikan kembali daripada tarekah. Tarekah. Apa dia tarekah ni? Harta peninggalan arwah. Wajib ambil dah harta peninggalan arwah untuk menunaikan harta-harta orang yang ada pada arwah. Sama ada harta orang yang ditipu pada masa dia hidup, harta orang yang dihutang pada masa dia hidup. Selepas dia mati ni, keluarga arwah wajib menyempurnakan kembali. Ini sampai ke mati. Tiba-tiba warasah waris-waris ni waksnya waris-waris pula yang meneruskan kerja zalim dengan anak Adam berkaitan dengan harta. Yang asalnya arwah yang buat kerja zalim berkaitan dengan harta seseorang. Bila mati, warasah waris-waris anak ni dia tahu harta yang ada ni harta yang diambil secara zalim, bukan milik yang sebenar, yang wajib dikembalikan semula. Tapi anak-anak ni wasnya aja. Mana apa ni? Anak ni pula meneruskan kerja zalim tu. Ni kita akan cerita semula ni. Pada ni. Ni dalam bab harta kita kena periksa molek, kita kena bahas molek. Hak contohnya, minggu lepas saya sentuh berkaitan dengan harta pusaka. Harta pusaka ni, kalau hak jenis tipu tu panggil apa? Tipu, ropok, rapah, curi dah. Sebab harta pusaka ni diambil secara terang-terang. Panggil apa? Ropok. Abang hok sulung, ropok harta pusaka. Ke macam mana ayat dia? Rapah harta pusaka. Tipu harta pusaka. Bolok harta pusaka. Bolok. Guna ayat bolok. Mana apa bolok? Gomo. Gomo dah. Gomo gelis seorang. Bolok. Bolok ni tak punya uduh dah. Ropok baru nyuduh. Bolok ni tak punya uduh kan ni. Ropok. Perampok pencuri, dia rompok, dicuri bukan harta anak beranak. Hak ni hak bolok harta anak yatim ni, diropok, dicuri daripada harta darah daging sendiri. Belum cerita lagi anak yatim. Belum cerita lagi anak yatim. Kalau darah daging adik itu belum balik, tu anak yatim pula. Anak yatim pula, satu lagi tu, hak anak yatim. Maka harta anak yatim seolah-olah kama takulu na fi butunihim nara tu.
Seperti dia makan dalam perut dia api neraka. Dan memang hak bolok atau anak yatim ni memang terkadang membabitkan harta anak yatim, hak adik-adik yang belum sampai umur, hak belum balik. Kemudian ada orang tanya, dan memang saya pun nak tekan perkara ni. Dia tanya berkaitan dengan hak bolok ni lah. Tapi dia kata hak bolok ni hak cerita dulu. Cerita dulu. Cerita orang tua dia dahulu. Mana dah? Cerita orang tua dia terdahulu. Mana tak ada dah ni? Hak yang bolok pun tak ada dah arwah. Tuang punya yang dibolok pun tak ada dah arwah. Tapi ni itu cerita lama. Tapi hak arwah ni, arwah orang tua dia, bolok harta anak yatim, bolok harta hak adik-beradik ni. Yatim ke tak yatim tak tahulah. Tapi maknanya arwah dia ni bolok harta pusaka hak punya adik-beradik ni memang tahu sangat-sangat. Sebab pada masa tu maknanya kerjaan yang anak-anak pun tahu. Kerjaan arwah. Ada cerita ni. Disokong pula dengan arwah seorang sebelah dia tu. Seklaming lah arwah ni. Pada ni. Yang ditanya macam mana sekarang ni hak bolok harta anak yatim ni, hak bolok harta pusaka ni bukan kita. Hak orang dulu. Hak orang dulu lah, generasi terdahulu. Bila tu dia tak ceritalah. Cuma dia gitu je. Mana kita faham-faham macam cerita lama lah. Pada ni. Jadi kita anak tak ada kaitan. Kita hanya tahu cerita je. Tahu cerita je. Macam mana arwah ayah dengan mak tu dibolok harta pusaka. Tahu cerita je. Dan memang sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, bawa kepada putus silaturrahim. Memang putus. Memang putus. Putus sungguh dia kata. Siapa ke mati. Memang tak jumpa pun. Mati pun tidak menziarahi. Walaupun mati tu adik-beradik. Tidak. Mati pun tidak menziarahi. Pada ni. Memang putus silaturrahim. Jadi persoalan sekarang macam mana? Kita tak ada kena-mena. Ni. Nak ceritanya perkara ni siapa ke mati pun. Milik ampunya harta tu tetap milik hak sebenar hak asal. Kalaulah bolok harta pusaka yang memang bukan milik kita, bukan milik kita walaupun beberapa lapis dah sudah berpindah milik ke bawah, tetap bukan milik daripada pihak kita, tetap bukan. Ada ni. Sekarang ni hanya lapis yang kedua. Yang bolok tu ayah, arwah. Dia hanya lapis yang kedua. Bukan dia. Dia bagi pula kepada anak dia, lapis yang ketiga. Bagi pada cucu, lapis yang keempat. Tetap bukan milik hak sebelah dia. Tetap wajib kembali pada milik hak sebelah hak asal. Hak sebelah hak asal tu mati dah juga, arwah juga. Dia ada warasah dia, dia ada waris yang berhak terima pusaka. Kembalikan kepada yang berhak terima pusaka. Siapa yang wajibkan kembali ni? Inilah anak lah. Ni nak cerita kata bab harta mati dah. Orang yang buat kerja zoling ni kewajipan turun pula kepada orang kemudian. Ini cerita kalau mengetahui. Ini cerita mengetahui. Ini cerita mengetahui. Wajib kembalikan balik harta yang bukan milik hak sebelah ni lah. Dimilik sebelah adik-beradik hak sebelah ni. Wajib kembalikan. Saya tak terbabit, betul. Tapi itu bukan harta awak. Bukan harta arwah ayah awak, bukan. Dia rapah tu, bolok tu 40 tahun duduk tangan dia. Bukan. Walaupun 100 tahun pun duduk tangan seseorang. Bukan, tetap bukan. Turun selapis anak, bukan hak kamu. Dia turun pula pada selapis anak dia, cucu pada arwah. Bukan.
Ni kata berharta, mati dah pun. Kewajipan kepada yang hidup, mengembalikan semula. Sebab itulah kalau kita terbabit seumpama ni, kita kembalikan segera pada masa kita hidup. Jangan kita membebankan anak-anak kita kemudian. Jangan kita membebankan kewajipan mengembalikan balik harta pusaka yang dibolok secara zalim ni kepada anak-anak yang kemungkinan mereka pun tidak akan mengembalikan semua. Apa? Nilai mahal. Tengok. Akhirnya kerja zalim diwarisi. Jadi kira-kira hak generasi yang kedua pun melakukan kezaliman yang sama. Saya terima, bukan saya bolok, arwah bolok. Kamu tahu, mana kamu bolok juga. Sama je. Ada ni. Hak bolok, hak arwah. Sekarang ni hak ni seolahnya dia terima sebagai pusaka. Nak terima pusaka, hak milik arwah baru jadi pusaka. Hak milik orang tak akan jadi pusaka. Ni dalam bab harta ni insya-Allah kita akan cerita sikit bab faraid, bab pusaka. Nak jadi pusaka ni bukan jadi pusaka lalu daripada tarekah ni. Beberapa lapis yang menjadi kewajipan kepada waris ni. Bukan mati pusaka lalu, bukan. Ni kena ngaji molek ni. Mati-mati tarekah tu jadi pusaka. Nanti dulu. Ada dah hutang agama. Ada dah hutang dengan orang. Baik waktu dulu. Ni pun satu perkara yang kita nak kena tekan dalam masyarakat kita ni. Kita ni masih hidup. Kita kena beri ilmu yang secukupnya kepada anak-anak kita. Manakah hak menjadi harta pusaka? Kita nak faraidkan harta mana? Bukan semua tarekah tak akan difaraidkan. Selesai hutang agama, selesai hutang dengan orang. Ni termasuk cerita hutang dengan orang ni. Hak bolok harta pusaka. Wajib. Walaupun dia terima tangan tu lama dah sekalipun, hak bolok sebenar, hak arwah lama dah meninggal, duk tangan dia lama dah sekalipun, nak turun dah kepada anak dia pula. Bukan milik arwah harta tu. Wajib kembali pada pemilik yang sebenar. Pemilik yang sebenar, pak saudara lah, adik-adik arwah tu, sudah meninggal. Maka anak kepada pak saudara lah, maknanya sepupu lah pulaknya yang kita kena kembalikan. Dah ni lama dah ni. Tetap bukan milik kamu. Kalau kamu teruskan, berarti kamu sama buat kerja dengan arwah. Mana apa ni? Bolok harta pusaka yang bukan milik kamu. Kalau kamu teruskan juga, kemungkinan anak kamu akan datang. Tahu cerita ni sebab cerita keluarga ni. Bapa tahu cerita keluarga? Sebab kenapa jadi terputus silaturahim. Cerita ni cerita orang keluarga akan tahu. Siapa selepas lagi anak kita pula diteruskan pula kerjaan zalim, bolok harta pusaka. Jadi generasi bergenerasi warisi kerja zalim, rapah milik harta orang. Ini kata hak berkaitan dengan harta sampai ke mati. Tapi kewajipan atas orang yang hidup. Orang yang mati itu dia berhadapan di mahsyar. Orang yang hidup ada kewajipan dia pula. Dia kadang-kadang dalam bab harta ni buat senyap-senyap je. Buat tak tahu je. Wa amma. Sembahyang fardu sekalipun, puasa Ramadan sekalipun, haji mabrur sekalipun, tak boleh nak cover dosa dengan anak Adam. Tak boleh. Hak ni beratlah di mahsyar. Selesai atas dunia. Kalau kita tak mampu nak selesai atas dunia, buat catatan molek. Hutang agama, hutang zakat, hutang kafarah contohnya, hutang fidyah contohnya, catat molek. Hak tak mampu disempurnakan.
Sempurnakan secara sedikit demi sedikit. Hutang dengan orang, catat molek. Pesan molek pada anak cucu. Pesan molek. Iyalah kadang-kadang orang tua ni dia malu nak cerita. Dia hutang sekeliling pinggang. Dia panggil hutang tepek wek. Tak, tepek wek panggil. Hutang tepek wek tau. Hutang sekeliling pinggang. Gitu. Malu nak cerita. Malu cerita tu cerita, tapi catatan mesti ada. Ada ni. Pesan bila meninggal, buka molek buku catatan tu. Mana apa ni? Sebelum tarekah harta peninggalan nak diparaikkan, selesaikan dahulu hak ada dalam buku catatan tu. Hutang agama, selesai dahulu. Hutang dengan anak Adam, selesai dahulu. Habis licin apa? Tak cukupnya daripada tarekah tu. Tak apalah tak cukup tu. Lepas tu hak baki tu, adakah anak-anak ni wajib kena tunaikan? Tak wajib. Sebab itu bukan hutang anak, hutang arwah. Kewajipan atas dia sendiri lah. Tidak memberikan kewajipan pada anak. Cuma sunatlah anak-anak selesaikan. Sunat saja, bukan kewajipan. Tidak membebankan. Maknanya tarekah tu kena nilai belaka. Kalau ada rumah, ada tanah, walaupun rumah hak arwah duduk tu je. Tanah-tanah hak rumah tu je. Kira. Untuk selesai hutang agama, untuk selesai hutang dengan anak Adam. Ada ni. Sebab tu ada orang, ni orang panggil orang cermat. Orang fikir selepas daripada mati. Orang fikir selepas dia mati. Fikir akhirah. Dia sanggup jual rumah dia. Sutetu je rumah dia sanggup jual. Duduk rumah sewa. Sebab apa? Dia nak selesai hutang sekadar hak dia mampu. Ada ni. Dia sanggup jual rumah tu hak dia. Rumah sutetu hak dia ada. Hak dia duduk tu hak dia adanya. Dia sanggup jual. Lepas tu cari rumah sewa, dia kata boleh menyewa. Sebab apa? Dia nak selesaikan. Sebab apa? Dia takut dia mati, rumah tu anak dia buat pusaka. Walau hutang banyak dia tak ada harta, dia hanya ada rumah dengan tanah rumah tu je. Jadi takut bila dia mati, rumah tu akan dipusakai. Walau hutang dia banyak. Ni kata kena cermat ni. Kita buat lebih kurang dalam bab ni. Maknanya kalaulah arwah memang hutang banyak, kena cermat molek, kena selesai. Menggunakan daripada harta tarekah peninggalan arwah tu sendiri. Ada lagi lah baki sikit-sikit. Hak tu barulah difaraidkan. Ingat baik. Bukan harta tarekah, harta peninggalan arwah terus menjadi faraid, difaraidkan bukan. Sebab kita biasanya ngaji faraid. Kena tekan molek. Manakah harta yang difaraidkan? Kena tekan molek. Jadi hak tadi itu kata kena kembalikan balik kepada hak milik pemilik yang sebenar. Kena kembalikan. Jangan teruskan kerja zalim tu. Tapi masalah juga kadang-kadang. Sebab kadang-kadang nilai tu tinggi. Sayang. Sungguh ni. Ini hak kisah saya dengar je lah ni. Hak tadi tu dia telefon tanya. Hak lepas daripada hak mengelepah lah. Maknanya hak ni bukan dia. Ni hak cerita orang dahulu. Tapi orang dahulu bukan tauki dia. Ayah dia je. Tapi cerita lama lah. Itulah mungkin lah. Mungkin hak meninggal tu pun lama dah. Hak ning ni hak cerita orang. Maknanya memang. Waktu memang jelas dia bolok. Kemudian anak kepada anak ni lah. Hak lapis kedua ni anak. Dia janji dengan sepupu lah. Arwah tak ada nanti saya akan pulang balik hak milik ayah kamu. Sekarang ni
Hak bolok ni hak tah. Ada ni. Lepas tu kepunyaan pak saudara. Jadi hak anak hak tukang bolok ni dijanji dengan anak pak saudara ni sepupu, bila ayah dia meninggal dia akan pulangkan balik. Meninggallah ayah dia. Dan ayah hak meninggal ni nak juga jumpa dengan adik dia. Adik dia pas sudah tak pergi. Walaupun sampai ke mati. Dan ini kata putus silaturrahim. Tak pergi walaupun nak jumpa dekat nak mati dah tak pergi. Hak anak arwah yang berjanji akan pulang balik selepas arwah meninggal, ayah meninggal, senyap. Sebab apa? Bernilai. Nak pulangkan kembali mahal ni. Faham tak ni? Akhirnya kerja zalim tu diteruskan. Ini betul, diteruskan. Berjanji dah nak pulang kembali, pada masa dah. Macam mana hak yang mengasaskan, yang memulakan kerja zalim ni macam mana? Hak dalam kubur tu lah. Hak dalam kubur tu. Hak yang memulakan kerja zalim ni macam mana? Hak kerja zalim dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mati dah. Kerja zalim ni diteruskan. Kerja zalim ni diteruskan. Tapi kerja zalim yang diteruskan, dia yang memulakan. Dia yang memulakan. Dia kita biasa dengarnya. Mati anak Adam, 3 amalan pahala yang berpanjangan. Ni kita biasa dengar. Mati anak Adam, 3 amalan yang pahala berpanjangan. Ilmu yang diambil manfaat, sedekah jariah, anak yang soleh. Itu kita biasa dengar. Ini pahala berpanjangan. Adapun dosa tidak berpanjangan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi sama mereka apa yang diusahakannya. Ini dalam bab kejahatan. Tapi bukan kejahatan yang kita mulakan, yang diteruskan oleh orang kemudian. Ada ni. Hak Tuhan kata wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia melainkan barang yang diusahakannya pada masa hidup, iaitu kejahatan. Hak bagi dianya kejahatan hak dibuat masa hidup lah. Anak cucu buat kejahatan tak ada kena-mengena dah dengan dianya. Tapi kalau anak cucu buat kebaikan, tu pahala yang berpanjangan. Anak cucu buat kejahatan tak ada kena-mengena. Kalau kata anak tu berebut harta pusaka pun tak ada kena-mengena dengan arwah. Arwah terseksa dengan bahawa arwah mengetahui apa yang berlaku dan arwah akan sedih. Bukan arwah kena seksa dia muka nakir, bukan. Itu kesalahan orang lain, bukan kesalahan dia. Melainkan kalau dia pesan, ayah mati nanti, kamu adik-beradik gomor deh, rebut pusaka, tengok siapa menang. Ada? Arwah pesan seumpama tu? Tak ada. Maka tak ada kena dengan arwah. Tak ada ni. Hak duk balah bubuk atau pusaka, tak ada kena dengan arwah. Ni siapa peringkat orang ambil pokok di kubur orang, hak pokok orang tanang tu direpih, dia pergi pacok di kubur hak baru ni. Itu hak orang pokok tu yang duk repih gitu. Jangan dak ambil gitu. Kau nak ambil juga pergi carilah pokok-pokok hak bukan milik siapa-siapa. Pokok-pokok dahan-dahan yang tumbuh di perkuburan hak bukan dalam kubur sesiapa, yang bukan ditanam oleh sesiapa. Ni digerepih hok dalam takung apa panggil dak? Takung tu. Digi patahkan dahan dalam takung tu, digi pacok di kubur arwah. Tu ambil hak orang. Patut macam mana tu? Bukan kata boleh menolong arwah. Dah pokok kayu tu berzikir, bahkan arwah akan terseksa. Kerana anak dia pergi patahkan pokok oleh, arwah akan kena seksa. Tak ada kena-mengena dengan arwah. Melainkan kalau arwah pesan, lepas ke bumi kan ayah nanti, kamu
Ambillah dahan pokok dalam takung kubur orang, bubuhlah atas kubur ayah. Tu barulah. Tak ada orang pesan gitu, mustahil. Kan ni kan pelik pula kan. Ada ke mustahil orang pesan gitu? Maknanya dia boleh kata ambil dahan kayu hok, dahan pokok comel hok dalam lingkungan kubur tu kan, dia patahkan, dia pun pacok di kubur baru ni. Ada orang kata terseksa hok nak kubur, tak ada kena mengena, itu kerja orang hidup. Orang hidup tanggung sendiri dosa. Orang mati tak ada kena mengena. Melainkan dosa kejahatan yang diasaskan oleh si mati. Hak Nabi kata, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Ni. Sesiapa yang mengerjakan, yang menjalankan, yang memulakan pada Islam kerja jalanan yang jahat, ni bolok harta pusaka, maka atasnya dosa kejahatan tadi dan dosa mereka yang mengerjakan kejahatan yang sama selepas daripada dia, dengan tidak kurang pun dosa dengan min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, dengan tak kurang pun dosa mereka sedikit pun. Maknanya sekarang ni apa? Kejahatan yang dimulai kemudian dituruti oleh orang lain, maka orang yang memulai dosa ni akan terima dosa yang sama dengan orang yang meneruskan hak kerja hak kejahatan tu. Yang mana orang hak buat kerja kejahatan tu pahala dosa dia tak kurang pun, tapi orang yang memulai itu akan menerima dosa yang sama walaupun sudah mati sekalipun. Faham tak sini? Maknanya apabila sudah meninggal, kemudian harta yang dibolok tu diteruskan bolok oleh anak arwah, maka arwah akan dapat dosa yang sama seperti dosa anak dia yang bolok pula pada masa hidup ni. Mana dosa dia akan bertambah. Ada ni. Hak dosa di sendiri, dia bolok harta ni, lama mana dosa tu malaikat catat. Harta yang kita rapah, bukan malaikat catat dosa hanya di saat kita rapah je. Selagi kita tidak mengembalikan harta yang kita bolok, yang kita rapah secara zoling tu, selagi itulah malaikat akan catat dosa. Siapa kita mati? Tiba-tiba diteruskan pula kerja zoling tu oleh anak kita, maka hak mati dah tu akan terus terima dosa, tak kurang sikit pun dengan dosa yang dilakukan oleh anak yang meneruskan kerja jahat tu. Faham dah sini? Padang ke dok kita nak masuk alam barzah seumpama tu? Cerita alam barzah ni dulu, mahsyar tak cerita lagi ni. Hak neraka tak cerita lagi ni, cerita barzah. Kita nak minta raudhatun min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Tu. Minta kebun syurga kerjaan seumpama tu. Faham tak ni? Kalau pernah kita buat kerja seumpama ni, kita wajib pulangkan segera dan kita wajib minta maaf. Bukan pulangkan saja, wajib minta maaf. Pulangkan, terhentilah dosa. Tapi dosa pada masa kita duduk rapah lama tu, wajib kita kena minta maaf. Faham tak ni? Kita pulangkan balik harta yang dirapah tadi ni, maka terhentilah dosa kita. Sebab kita sudah kembalikan kepada pemilik. Lepas tu macam mana dosa kita ni? Kita wajib minta maaf dengan orang tu dan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata lepas pulang balik settle dah, saya pulang balik dah. Tak. Kita pulang balik hanya dosa tu tidak berterusan, kita panggil. Adapun dosa masa kita rapah tu, minta maaf pekat pertama,
Yang keduanya, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Tak sudut fikirlah hok bak maha ke dak maha, bernilai ke dak bernilai, tak padang. Tak padang kita tanggung. Kemudian dosa tu pula diteruskan, kerja jahat tu pula diteruskan oleh anak kita. Anak kita tahu dah, harta tu bukan milik kita. Kita bolok harta pusaka. Anak kita teruskan. Anak kita pula lah buat kerja zalim, kerana bolok harta milik orang lain. Ni tahu. Lepas selapis, turun pada cucu pula. Tak tahu dah kisah dia tu. Kalau tak tahu. Tapi benda yang membabitkan putus hubungan keluarga ni, sejarahnya akan diketahui oleh anak dan oleh cucu, akan diketahui. Kalau betul-betul tak tahu, ni betul-betul tak tahu, maka orang kemudian tidak ada kesalahan sebab mereka tak tahu. Mereka cek dah. Hutang agama beres dah, hutang dengan orang beres dah. Akhir molek ni selesai semua, maka dia pun difaraidkan. Kena-kena ada lagi hak tidak diketahui. Mana harta tu bukan harta milik arwah. Sebab harta orang di kita bukan milik kita, milik orang lain. Jadi bukan milik arwah. Difaraidkan juga, walaupun harta tu bukan milik arwah, tapi warasah waris ni tak tahu kisah. Maka waris ni tak ada dosa, tapi harta tu tidak ada keberkatan. Bila harta tidak ada keberkatan, hak menerima pusaka ni tidak akan dapat kekuatan agama daripada harta tersebut, bukan boleh bawa kepada rosak agama hak menerima harta yang bukan harta yang sebenar tu. Tak berdosa, tapi tidak ada keberkatan. Hak ni boleh jadi, akan jadi melahirkan generasi yang tidak ada kekuatan agama. Kenapa generasi tidak ada kekuatan agama? Sebab mereka ambil harta yang bukan milik mereka yang sebenar. Sebab itu bukan milik arwah, yang tidak boleh diparaidkan, tapi tidak diketahui. Hilang keberkatan kalaulah hak orang kemudian tidak mengetahui. Tapi rosak jugalah sebab hilang keberkatan. Ini yang saya sebut mula-mula tadi, dosa dengan Adam dalam bab harta, dia boleh sampai ke mati. Kewajipan tu turun pula kepada keluarga arwah, anak-anak arwah, untuk menyelesaikan kembali harta-harta yang diambil secara zalim. Wajib dikembalikan ke harta tu semula. Mati dah pun sesah dia, anak ni pula berkewajipan. Kalau anak tidak menunaikan kewajipan, anaklah pula yang akan meneruskan kerja zalim yang dimulai oleh arwah. Ini berkaitan dengan dosa dengan Adam dalam bab harta. InsyaAllah kita sambung balik minggu hadapan, hak berkaitan dengan dosa dengan Adam dalam bab harta. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.